Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, melalui Belanjawan 2024, kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan dana jaminan khas sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia bagi menggalakkan pemaju yang berwibawa memulihkan projek perumahan swasta yang terbengkalai. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Task Force Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai telah pun mencadangkan beberapa kriteria utama dalam pemilihan projek perumahan untuk dipulihkan di bawah dana jaminan khas ini, iaitu yang pertama adalah projek perumahan mampu milik, iaitu yang berharga ringgit Malaysia 300,000 ke bawah. Kedua, program perumahan di bawah kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri itu diberikan keutamaan. Dan yang ketiga, bahawa peratus kemajuan projek adalah melebihi 80% ke atas. Yang keempat, projek masih dimajukan oleh pemaju asal. Yang kelima, apa-apa syarat tambahan dan pengecualian kriteria yang diputuskan oleh Task Force Perumahan Sakit, Swasta Sakit dan Terbengkalai bagi mengambil kira kebajikan pembeli. Pada masa ini, kriteria dan kaedah pelaksanaan bagi dana jaminan khas ini, yang berhormat, masih berada di bawah penelitian KPKT bersama dengan Kementerian Kewangan. KPKT melalui task force ini juga telah turut mencadangkan perluasan skop dana jaminan khas ini kepada projek perumahan swasta yang masih dalam kategori sakit, kerana yang asal disebutkan projek terbengkalai, perumahan terbengkalai. Kerana bagi kami, pertamanya pemulihan projek perumahan swasta sakit boleh dilaksanakan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun berbanding projek perumahan terbengkalai yang memerlukan masa paling tidak 5 tahun. Yang keduanya, pemantauan dan kawalan bayaran balik pinjaman melalui akaun pemajuan perumahan HDA. Dan ketiga, projek perumahan swasta sakit masih mempunyai pemaju yang asal dan bertanggungjawab menyiapkan projek, dan kerja-kerja di tapak masih juga berjalan, dan pemaju perumahan masih belum dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, selanjutnya status projek perumahan swasta yang akan dipulihkan melalui dana jaminan khas ini masih diteliti, termasuklah projek perumahan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Residensi Hektar Gombak yang dikategorikan sebagai projek sakit. Walau bagaimanapun, penyiapan setiap projek perumahan tersebut merupakan tanggungjawab pemaju, manakala KPKT melalui task force ini akan terus komited sebagai pemudah cara bagi memastikan projek perumahan yang telah dimajukan itu akan dapat disiapkan dan dapat diserahkan kepada pembeli. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat masa maju. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua, soalan yang pertama tentang garis masa. Kita tidak dapat memberikan garis masa yang tepat, tetapi worst case scenario kalau benda ini berlanjutan adalah sekurang-kurangnya 5 tahun sekiranya diisytiharkan sebagai projek terbengkalai. Kerana apa, Tuan Yang Dipertua? Projek ini ada 2 permasalahan yang kita hadapi sekarang. Pertama, pemaju asal masih belum mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana bank. Dan keduanya adalah bahawa kriteria dan mekanisme dana jaminan khas itu masih dalam rundingan di peringkat Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun di peringkat KPKT, usaha berterusan sedang dijalankan, libat urus berterusan sedang dijalankan, termasuklah sebenarnya dalam kes residensi Hektar Gombak ni, dalam setiap bulan kita adakan mesyuarat untuk bagi menyelesaikan isu tersebut dan membantu para pembeli. Yang keduanya tentang apakah bantuan daripada kerajaan untuk membantu pembeli-pembeli ini, Tuan Yang Dipertua, saya minta masa sedikit, Tuan Yang Dipertua. Kerajaan melalui Jabatan Perumahan Negara sentiasa berusaha mencari pendekatan terbaik untuk meringankan beban para pembeli yang terkesan, di mana KPKT akan mengeluarkan surat pengesahan status projek menyarankan perkara-perkara berikut. Pertamanya, pihak bank pembiaya memberikan pengurangan ataupun pengecualian kadar faedah. Kedua, penstrukturan semula pinjaman perumahan. Ketiga, menangguhkan pinjaman perumahan ataupun penyelesaian penuh dengan pengecualian kadar faedah. Dan yang keduanya adalah permohonan dibantu melalui pengeluaran simpanan kali kedua daripada KWSP. Dan yang ketiganya adalah membatalkan pinjaman sedia ada dan juga diberi peluang kepada pinjaman-pinjaman baru seperti mana pinjaman kali pertama ataupun pengecualian pengenaan kadar faedah 4%. Ini kalau ianya terkait dengan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA, Tuan Yang Dipertua. Dan KPKT akan sentiasa mengadakan libat urus dengan pihak bank bagi memanjangkan perkara ini untuk pembeli-pembeli sentiasa dapat dibantu. Tuan Yang Dipertua, terima kasih.